Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Okay, jadi hari ini bersama saya, Cikgu Syarliza dari SMK Terono, kita akan belajar bab 1 tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik iaitu dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Yang mana kita tahu A, B dan C ini merupakan pemalar dan ianya memberi kesan ke atas graf. Okay, jadi jom kita tengok apa kesan A, B dan C ini terhadap graf. Okay. Sebelum tu kita ingat balik, kita dah belajar ungkapan kuadratik. Yang mana ungkapan kuadratik ni ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, itu adalah ungkapan kuadratik. Manakala fungsi kuadratik adalah ditulis dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kalau fungsi kuadratik dia mesti ada yang ini yang sama dengan itu. Kalau ungkapan macam ini sahaja. Itu beza ungkapan dan fungsi kuadratik. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kesan perubahan nilai A ke atas graf. Okey, yang mana kita tahu nilai A itu memberi ataupun menentukan bentuk graf. Okey. Kalau yang kita tahu kalau A itu positif ataupun A lebih besar daripada sifar, maka graf itu melengkung ke bawah. Atau senang nak ingatnya, kita kata dia berbentuk senyum. Okay, kalau graf senyum, maksudnya A itu bernilai positif. A itu yang mana? A itu yang berada bersama-sama dengan X kuasa 2. Itu adalah A. Okay. Manakala jika A itu bernilai negatif atau lebih kecil daripada sifar, maka graf itu akan melengkung ke atas ataupun berbentuk masam. Jadi kalau nak ingat, senang je. Senyum maksudnya A lebih besar daripada sifar dan masam A lebih kecil daripada sifar ataupun negatif. Positif senyum, negatif masam. Okey, seterusnya. Jika magnitud A itu naik, okay, maka bukaan graf semakin sempit. Okay, dan sebaliknya jika magnitud A itu menurun ataupun semakin kecil, maka bukaan graf semakin lebar. Okay, apa yang dimaksudkan dengan magnitud A menaik dan magnitud A menurun? Okay, magnitud ni maksudnya kita ambil nilai A itu dengan kita abaikan seketika dia punya tanda sama ada positif ataupun negatif. Maksudnya semakin besar A itu tanpa tanda positif negatif, maka bukaan graf dia menjadi semakin sempit. Okay, macam kita, kalau kita ada rumah, semakin besar barang kita letak dalam rumah, rumah kita akan jadi semakin sempit. Kalau barang-barang ataupun perabot rumah kita itu kecil sahaja, maka rumah kita akan jadi luas dan lebar. Itu kalau untuk kita senang nak ingat. Okay, contoh. Tengok contoh yang pertama, kes yang pertama. Okey, graf ini berbentuk senyum. Nampak dia senyum macam ni, maksudnya A dia lebih besar daripada sifar ataupun A-nya adalah positif. Okey, dia ada bagi 3 bentuk lengkungan. Okey, yang pertama f(x) sama dengan 3x kuasa 2. Nampak, ini yang kita katakan nilai A. Ada 3 bentuk graf dan 3 nilai A yang berbeza. 3, 2 dan kalau tak ada apa-apa maksudnya dia 1. Okey, ini yang dikatakan kalau magnitud A meningkat, A ni besar, maka bukaan dia akan jadi sempit. Nampak? Yang warna hijau tu nilainya adalah 3x kuasa 2. Dia lebih besar daripada 2. Sebab itu bukaan graf dia yang warna hijau ini lebih sempit berbanding dengan A-nya bernilai 2. Begitu juga kalau A itu semakin kecil. Okey, maka semakin kecil, dia punya bukaan graf akan jadi semakin lebar. Sama juga konsepnya untuk kes yang kedua yang mana A itu bernilai negatif. Negatif bentuknya akan jadi masam. Okey, jadi tengok sini. Okay, ingat cik kata kalau magnitud maksudnya kita abaikan seketika negatif tu. Kita ambil dia punya digit sahaja. Abaikan seketika negatif. Okey, 2, 3 dan ini 1. Okey, jadi yang mana lebih besar? 3 lebih besar. Dan nampak tak? Yang lebih besar itu dia punya bukaan graf menjadi semakin
sempit. Itu yang dikatakan dengan kalau magnitude A naik, bukaan graf semakin sempit. Okey, itu adalah contoh kesan perubahan nilai A ke atas graf. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, tengok contoh soalan. Okey, rajah di bawah menunjukkan graf fungsi bagi dua kuadratik. Kita ada dua fungsi kuadratik, yang mana yang pertama f(x) sama dengan 3x kuasa 2 dan yang kedua f(x) sama dengan 7x kuasa 2. Okey, soalannya padankan fungsi kuadratik dengan grafnya. Ada dua graf, graf A dan graf B. Okey, ingat balik, kalau kita nilai A itu lebih besar, maka bukaannya akan lebih sempit. Okey, macam kita ada rumah, kalau barang ataupun perabot rumah yang kita nak letakkan itu besar, maka rumah kita akan jadi semakin sempit. Jadi yang mana yang lagi sempit, graf A atau B? Graf A. Nampak tak? Graf A bukaannya sempit. Jadi f(x) sama dengan 7x kuasa 2 ni adalah hak milik graf A. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni. Graf A, okay, jawapannya adalah f(x) sama dengan 7x kuasa 2. Manakala graf B, okay, bukaan grafnya lebar ataupun besar, maka dia adalah untuk nilai A yang lebih kecil, 3x kuasa 2. Sama juga konsep jika graf itu melengkung begini ataupun bentuknya masam. Kita ambil nilai magnitude A. Magnitude maksudnya abaikan seketika dia punya positif dan negatif. Semakin besar nilai A itu, maka bukaan dia akan jadi semakin sempit. Okay. Itu adalah kesan perubahan nilai A terhadap graf. Okay, ini adalah contoh jawapan yang kita buat tadi, nampak? Okay, kalau nilai magnitudenya semakin kecil, okay, nilai A ni kecil, maka grafnya akan menjadi lebar. Jadi jawapannya adalah graf B. Okay, 7x kuasa 2 ni untuk graf A. Okay, ni kita buat tadi. Okay, seterusnya. Kesan perubahan nilai B ke atas graf. Okay, nilai B ini menentukan kedudukan paksi simetri. Okay, ingat lagi tak paksi simetri itu apa? Contoh, kita ada graf macam ni. Okay, paksi simetri itu adalah garis di tengah yang membahagi dua sama rata dua graf. Okay, jika graf tu melengkung macam ni pun sama. Ini adalah paksi simetri. Macam mana nak dapatkan paksi simetri? Dia ada persamaan. Ini adalah persamaannya. X sama dengan negatif B per 2A. Okay, maksudnya paksi simetri itu akan macam ni. Kedudukan dia begini. Dia akan memotong garis ataupun paksi X ini. Okay, ini adalah paksi simetri. Dan nilai B itu yang akan menentukan kedudukan paksi simetri itu berada di mana. Di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan paksi Y nanti. Okay, seterusnya, yang terakhir kita nak tengok kesan perubahan nilai C ke atas graf. Nilai C itu dia memberi kedudukan bagi pintasan Y. Apa yang dimaksud dengan pintasan Y? Okay, kita ada, untuk graf kita ada dua paksi X dan Y. Okay, pintasan Y itu contoh. Contoh, kita ada bentuk graf macam ni. Jadi, pintasan Y itu maksudnya di mana pada paksi Y, betul-betul pada paksi Y, graf itu memotong. Okay, jadi ini adalah pintasan Y, yang mana kita dapatnya daripada nilai C. Okey. Okay, tengok contoh. Graf setiap fungsi berikut melalui titik seperti yang dinyatakan. Okay, dia suruh hitung nilai C. Okay, jadi macam mana nak cari nilai C? Okay, dah tulis dah siap-siap C. Ini C. Okay, ambil A. Okay. f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tambah c. Dia melalui titik sifar dan negatif 4. Jadi, kita masukkan nilai 4 ni apa? Negatif 4 tu apa? Sifar tu apa? Kita belajar dulu kan? Okay, koordinat dia dalam kurungan. Dan dia mesti x dulu baru y. Jadi, dalam tajuk ini, sifar ini adalah x. Manakala negatif 4 ini adalah untuk fx. Okay. Sebab kita punya graf macam ni. X dan Fx. Okay, jadi Fx itu sebenarnya sama dengan Y. Okay, jadi untuk A ni kita masukkan nilai. X sama dengan apa? X sama dengan sifar. Jadi sifar kuasa 2 tambah 3. Kalau dah boleh congak tak boleh tulis sifar pun tak apa. Tambah C. Okay, sama dengan Fx. Cikgu terbalikkan, cikgu letak Fx itu di belakang. Fx kita nilainya negatif 4. Okay. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah C,
C. Jadi jawapannya adalah C sama dengan negatif 4. Maksudnya pintasan Y kita adalah pada negatif 4. Ini yang kita katakan nilai C. C sama dengan nilai pintasan Y. Okay, maksudnya contoh kalau cikgu lukis graf, okay, dia akan macam inilah nanti. Dia melalui ini. Ini negatif 4. Itu yang dimasukkan dengan pintasan Y. Okay, tengok contoh B. Okay. Sama juga dibagi Fx sama dengan 4x kuasa 2 tolak 4x tambah C. Dia melalui titik 2 dan 5. Okay, jadi sama juga kita punya cara kerja, kita masukkan nilai. 2 ni nilai apa? 2 nilai X. 5 ni nilai untuk Fx. Okay, jadi kita masukkan nilai 4. Okay. X tu kita masukkan nilai 2 kuasa 2. Okay. Tolak 4, 2. Tambah C sama dengan Fx nilainya adalah 5. Okay, jadi kita kira. Yang ini adalah 16 tolak 8 tambah C sama dengan 5. 16 tolak 8 sama dengan 8. 8 tambah C sama dengan 5. Jadi C kita sama dengan 5 tolak 8. Jadi C kita sama dengan negatif 3. Okay, jadi C ini adalah nilai untuk pintasan Y. Okay, dalam soalan tak perlu pun kamu tulis pintasan Y. Ini untuk contoh supaya kamu nampak apa yang dimaksudkan dengan Y itu. Okay. Okay, ini adalah contoh jawapan sama macam kita buat tadi. Nampak yang pertama kita dapat C sama dengan negatif 4 dan yang kedua C sama dengan negatif 3. Okay. Okay, jadi habislah kita punya standard pembelajaran untuk hari ini. Jadi yang mana kita boleh buat kesimpulan, okay, untuk suatu fungsi kuadratik yang mana Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C, nilai A itu akan menentukan bentuk graf. Okay, ini nilai A menentukan bentuk graf yang mana kalau A itu positif, bentuknya akan jadi senyum macam ni. Kalau A itu bentuknya negatif, dia akan jadi bentuk masam. Dan ingat, okay, bukaan graf itu bergantung pada magnitud A. Semakin besar magnitud A itu, maka bukaan graf dia akan jadi semakin sempit. Okay, semakin sempit. Dan semakin kecil magnitud itu, bukaan graf dia akan jadi semakin besar. Okay, manakala nilai B pula, dia akan menentukan kedudukan paksi simetri. Sama ada dia berada di sebelah kiri paksi Y ataupun di sebelah kanan paksi Y. Dan kena ingat, okay, dia dah ada persamaan. Okay, persamaan untuk paksi simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi anda kata soalan suruh tentukan nilai paksi simetri ataupun tentukan kedudukan paksi simetri, kamu masukkan sahaja nilai-nilai B dan nilai A ke dalam rumus ini. Dan yang terakhir kita dah belajar hari ini adalah nilai C ini memberi kedudukan ataupun menentukan kedudukan bagi pintasan Y. Pintasan Y itu apa? Pintasan Y itu adalah tempat di mana graf itu memotong pada paksi Y. Jadi ini adalah pintasan Y. Okay? Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Jadi cikgu harap apa yang kita dah belajar hari ini masuk kepala kamu. Jangan keluarkan sehingga paling tidak sampai SPM nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.